Alright. Okay Nafis, kita akan tengok topik iaitu berlindung daripada cuaca melampau. Okay, apa maksud cuaca melampau ni Nafis? Macam panas. Okay, panas yang terlalu panas lagi? Sejuk yang terlalu sejuk. Betul, sejuk terlalu sejuk. Okay, cuaca yang melampau. Contohnya kawasan seperti di Kutub Utara ataupun kawasan di Kutub Selatan, itu kawasan tundra. Okay, yang mempunyai cuaca yang terlalu sejuk, terlalu rendah, cuaca yang terlalu rendah. Okay, bila bercakap tentang cuaca yang terlalu panas, kita boleh refer kepada kawasan gurun, iaitu kawasan padang pasir, ataupun juga kawasan savana, iaitu kawasan padang rumput di sekitar Afrika, which is kalau awak pernah tengok dokumentari yang kawasan yang ada gajah, ada zirafah, ada zebra, kan situ kan kawasan dia kan Panas. terlalu panas kan sampai rumput kering, air air sungai kering, betul tak? Betul? Faris? Ada Faris. Faris ada? Dengar tak Faris? Ada Faris baru masuk? Ada Faris. Oh ni Faris. Tadi dia baru masuk. Tu dah. Hello Faris, dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okey, bagus. Okey Faris, cikgu baru je mula dengan Hafiz. Amir tak dapat masuk, dia pergi ke hospital. Macam biasalah. Okey, tak apa. Okey, hari ini kita akan masuk topik tentang cara haiwan berlindung daripada cuaca melampau. Okey, kat sini cikgu ada tunjuk cuaca melampau kat sini Faris bermaksud kawasan yang terdiri pada kawasan yang terlalu sejuk ataupun yang sangat sejuk ataupun kawasan yang terlalu panas. Biasanya kawasan yang terlalu sejuk ni kawasan di Kutub Utara, di Kutub Selatan, kawasan tundra tu yang banyak salji, yang salji tebal sampai air sungai beku, itu adalah kawasan yang terlalu sejuk. Okey, untuk kawasan yang sangat panas seperti padang pasir, seperti kawasan gurun, dan juga boleh termasuk juga kawasan di Afrika, itu kawasan savana, itu kawasan padang rumput dia tu. Kalau Faris pernah tengok dekat TV ataupun dekat dokumentari, kawasan yang ada gajah banyak, yang ada singa, yang ada kuda belang, yang ada zirafah. Pernah tengok tak Faris? Pernah. Itu kawasan tu dia ada hujan, tapi hujan dia jarang-jarang. Sekali hujan turun, dia rumput dia hijau balik, lepas tu sungai dia start balik, lepas tu sepanjang tahun cuaca panas balik, so sungai akan kering, rumput pun dah mula kering, so suhu kat situ akan menjadi terlalu panas. Okey, tu ada dua jenis cuaca, itu cuaca sejuk, terlalu sejuk dengan cuaca terlalu panas. Okey, kita akan tengok haiwan yang di kawasan terlalu sejuk. Okey, kat sini cikgu ada tunjuk, kat sini ada haiwan seperti contoh ada Nobel. ataupun beruang kutub. Beruang kutub, lepas tu apa dia Nafis? Beruang kutub, betul Musarti. Pandai. Musarti. Apa dia Faris? Penguin. Penguin. Ada apa dia, paus, nampak kat situ ada gambar ikan paus kan, ikan paus pembunuh tu. Lepas tu ada singa laut, lepas tu kat ada setengah tempat terdapat juga rabbit. Rabbit yang jenis yang duduk di kawasan sejuk ada juga. Okey. Okey, kalau awak tengok kat sini kebanyakan haiwan dia berwarna putih. Kenapa agak-agak awak? Ada. Kenapa dia diciptakan dengan bulu berwarna putih ataupun badan yang berwarna putih? Tak tahu? Tak tahu, senang jawapan dia, tak tahu. Dasar Nafis. Okey, cikgu bagi jawapan. Okey, sebenarnya kalau awak tengok sekitar dia warna apa? Maksudnya persekitaran dia warna apa? Putih. Jadi kalau senang untuk dia apa?
Senang nak nampak. Senang nak nampak. Dia boleh menyamar. Awak, okey, contoh lah cikgu bagi contoh. Awak badan putih. Pandai pun Hafiz. Betul. Dia boleh menyamar. Tu sebenarnya tujuan dia. Untuk menyamar. Tapi kalau macam rabbit, dia boleh gunakan kulit ataupun bulu dia yang putih tu untuk daripada beruang ke. So disebabkan itulah badan dia berwarna badan dia berwarna putih. Senang untuk dia menyorok ataupun menyamar dalam cuaca ataupun dalam keadaan salji tu. Okey, selain daripada tu awak tengok apa dia? Apa tu? Apa dia Farish? Saya pernah Farish cakap apa tadi? Saya pernah tengok cerita kartun mana tu dia cerita tentang pasal haiwan. Farid jadi robot. Saya tak dengar. Suara Farish macam robot, tak dengar betul. Tak apa, Farish, okey betul Farish cakap tu. Okey, selain daripada tu, kalau awak tengok selain daripada bulu dia warna putih untuk menyamarkan, bagaimana dengan tubuh badan mereka? Kurus ke gemuk? Gemuk. Gemuk ke? Gemuk, betul tak? Tengok, singa laut pun gemuk, beruang kutub pun gemuk, penguin pun gemuk, ikan paus tu pun gemuk. Okey, apabila gemuk, apa yang ada banyak kat tubuh dia? Lemak. Betul. Sebab tu dia berada di kawasan sejuk. Sebab lemak ni kira berfungsi sebagai baju sejuk dia secara semula jadi. Lemak tu untuk cover otot dia, untuk cover daging-daging dia daripada kesejukan. Sebab tu lemak mereka tebal. Jadi senang untuk, selain daripada tu juga, apabila cuaca terlalu sejuk, mereka perlu panaskan badan mereka. Jadi dengan lemak yang tebal ni, banyak energi ataupun banyak lemak tu dapat ditukar kepada tenaga haba untuk panaskan tubuh badan mereka. Okay. Sebab tu kalau awak perasan, kalau awak nampak siapa-siapa yang jenis badan berisi ataupun badan yang besar, dia cepat Macam saya. cepat berpeluh, betul tak? Betul, macam saya. Macam awak? Setiap hari berpeluh. Tak tahu kenapa. Masalah awak gemuk ke? Cikgu tak nampak pun awak gemuk. Betul. Dia menipu Nafi, awak tak gemuk. Jangan. Hai. Okey, tak apa. Okey, itu salah satu cara untuk haiwan di kawasan terlalu sejuk. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri haiwan di kawasan terlalu sejuk mempunyai bulu yang tebal. Bulu tebal. Konsep dia sama je kalau kita duduk dekat kita duduk dalam bilik ada aircon ke, ataupun kita pergi waktu hari hujan ke, kita akan buat apa? Kita akan pakai baju sejuk. Ataupun kalau tidur dalam bilik ada aircon, kita akan pakai selimut. Sebab apa kita nak bagi ketebalan tubuh tu terlindung daripada keadaan sejuk tu, untuk supaya badan dapat mengeluarkan haba untuk panaskan balik badan. So kalau perasan bulu beruang polar tu tebal, seperti sama juga dengan bulu yang ada pada musang Arktik. Okey, apabila bulu tebal ni, jadi haba yang terperangkap lebih banyak. Maksudnya haba yang dibebaskan tubuh dia terperangkap lebih banyak. Dia tak akan keluar pada persekitaran. Jadi haba yang terperangkap ni dapat bantu panaskan badan mereka. Faham? Faham. Okey, kita tengok ciri kedua, berhibernasi. Ya, apa Farish? Boleh pergi tandas. Pergi tandas dulu. Okey. Cepat sikit tau. Sambung. Jangan Hafiz tertunggu Farish je. Okey. Sementara tu Hafiz, apa awak faham tentang hibernasi? Tidur yang panjang. Betul, tidur yang panjang. Maksudnya kalaulah kawasan tu berlaku musim sejuk yang dalam Dah cikgu. dah Okey.
Farish, okay, kita tengok ciri kedua. Ciri kedua kita adalah berhibernasi. Seperti mana cikgu tanya Nafis tadi, berhibernasi ni maksudnya tidur yang panjang. Maksudnya tidur dalam jangka masa yang lama, iaitu berbulan-bulan. Biasanya haiwan-haiwan yang melakukan hibernasi ni sebelum berlaku musim sejuk, mereka dah melakukan persediaan untuk berhibernasi. Dia makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak, lepas tu tempat untuk dia tidur dengan kayu, dia lapik dengan bulu, dia lapik dengan benda-benda yang boleh panaskan badan mereka. Okey, maksudnya dia tidur sepanjang 3 bulan ataupun 6 bulan tu dia tidur je Farish. Awak rasa manusia boleh tak macam tu tidur 3 bulan tak bangun-bangun? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kan, melainkan awak sakit ataupun kita sakit dan berada dalam keadaan koma. Yang tu memang kita nak buat macam mana? Itu memang dah keadaan kita koma, tak boleh buat apa. Okey. So tapi hibernasi ni untuk haiwan-haiwan ni dia memang terpaksa tidur dalam keadaan sedemikian. Okey. Untuk pengetahuan awak juga, semasa hibernasi dia punya degupan jantung mereka akan perlahan. Sebab apa perlahan agak-agak awak? Sekejap. Okey, dengar sini. Degupan jantung jadi perlahan disebabkan oleh mereka nak kurangkan penghasilan mengurangkan pembakaran lemak tu. Maksudnya lemak tu dia nak simpan untuk badan mereka penat ataupun awak dalam keadaan lepas berjoging. Bagaimana dengan degupan jantung awak? Laju gila. Laju gila kan? Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan oksigen lebih. Satu lagi kita nak bagi otot kita tu mencapai ataupun mendapat oksigen yang cukup. Okey, selain daripada tu juga kejap Bentar. Lapisan lemak yang tebal. Bulu berminyak. Okey. So, bila keadaan degupan jantung mereka perlahan, suhu badan mereka akan turun tau. Maksudnya mereka berada dalam keadaan suhu badan yang rendah supaya tenaga haba yang ada dalam badan mereka tu jimat. Okey, jadi pembakaran lemak dalam badan mereka tu tidak terlalu tinggi. Kalau degupan jantung terlalu tinggi, jadi kadar pembakaran lemak tu tinggi. Jadi mereka tak sempat untuk bertahan dalam musim ataupun semasa waktu hibernasi tu. Okey, faham kelas? Faham Okey. cikgu. Ciri yang ketiga kita lihat kat sini lapisan lemak yang tebal. lapisan lemak yang tebal. Okey, sebagai contoh macam tadi beruang polar ataupun beruang kutub tadi, penguin, macam singa laut ataupun macam. Okey, untuk pengetahuan awak, zaman-zaman dahulu di Eropah mereka terkenal dengan aktiviti memburu ikan paus. Agak-agak awak diburu ikan paus untuk apa? Untuk kenduri untuk makan daging dia ke kenduri ramai-ramai? Untuk ambil dia punya apa tu? Macam yang boleh buat wangi tu. Boleh buat apa? Saya ingat lah. Okey. Untuk wangi tu. Macam buat wangi pula dia. Budak wangi. Okey, tidak. Sebenarnya macam ni Nafis. Dekat Eropah, cuba awak perhatikan. Dekat Eropah cuaca dia macam mana? Panas ke sejuk? Sejuk. Sejuk. Okey, selain daripada kegunaan untuk panaskan badan mereka dapatkan ataupun mereka bunuh ikan paus untuk dapatkan lemak ikan paus itu. Lemak tu akan digunakan untuk dijadikan minyak. So minyak tu dia digunakan untuk aktiviti perkilangan ataupun juga minyak tu digunakan untuk menjadi bahan api, untuk nyalakan pelita ataupun untuk nyalakan sebarang api. Sebelum diciptakan lampu lah, sebelum mereka menggunakan lampu.
Jadi zaman dulu dia banyak gunakan minyak sebagai sumber bahan api untuk nyalakan api, untuk terangkan persekitaran mereka. Jadi dulu lapisan lemak ikan paus ni sangat berharga untuk orang orang Eropah sebab mereka menggunakan minyak daripada lemak ikan paus. Okey. Selain pada tu juga lapisan lemak ni macam cikgu cakap tadi lah. Dia membantu haiwan-haiwan ni berada dalam musim sejuk. So dia bertindak sebagai baju sejuk kepada haiwan tersebut. Sebab tu kalau antara orang yang kurus dengan orang yang berisi ataupun punya badan yang besar, kalau mandi waktu pagi, orang yang berisi ni lagi senang nak mandi. Betul tak? Betul. Kalau pernah tengok antara kawan-kawan kita waktu kita pergi camping sebelum-sebelum ni, tak kisahlah siapa-siapa kan, cikgu tak nak masukkan siapa-siapa, awak pandailah awak dah perhatikan. Okey, kita tengok siapa yang duduk ketar-ketar pagi-pagi bila mandi. Pernah nampak tak kawan-kawan kita? Pada kawan-kawan kita pada besar tu ketar-ketar, tak ada kan? Tak ada. Relax je dia mandi. Sebab apa? Sebab lapisan lemak tu bantu dia untuk panaskan badan. So dia tak rasa terlalu sejuk. Okey, faham? Faham. Okay, bagus. Okey, selain daripada tu juga, kalau awak perasan, bulu bulu kebanyakan haiwan-haiwan di kawasan tundra ataupun kawasan sejuk ni juga berminyak. Jadi apabila ada kelembapan daripada luar nak melekat kepada bulu dia tak boleh. So dia selain daripada tu juga dengan keadaan bulu berminyak ni dapat membantu haba pada badan haiwan tersebut tu berada di sekeliling badan mereka untuk panaskan badan haiwan tersebut. Okay, faham kelas? Faham. Alright, bagus. Okay, seterusnya ni kita dah fokus kepada haiwan berada di kawasan yang terlalu sejuk. Sekarang kita tengok haiwan yang ada di kawasan terlalu panas. Apa Okey. tu kerbau? Mana? Ni yang besar. Yang macam kerbau. Oh, itu bison. Bison itu macam sejenis lembu juga, tapi yang ni lembu yang jenis ni dia duduk di kawasan panas ataupun kawasan padang pasir. Okey, kita tengok tu biasa Macam cowboy lah. macam lebih kurang lah macam kerbau. Okey, yang tu kita tengok ada unta, kita tengok ada badak. Badak biasa ada kat kawasan savana, kawasan padang rumput di Afrika. Okey, kita dapat lihat badak sumbu. Okey, kita tengok kat sini ciri-ciri haiwan yang di kawasan terlalu panas. Okey, ciri-ciri pertama, haiwan ini akan berendam dalam lumpur. Dia akan berendam dalam lumpur supaya badan dia tidak kehilangan supaya badan dia kehilangan haba. Maksudnya dia nak sejukkan badan dia dengan lumpur. Lumpur kan lembab. Lumpur kan basah macam tu, so senang untuk sejukkan badan dia yang terlalu panas. Okey, seterusnya bermigrasi. Apa maksud migrasi ni? Berpindah satu tempat ke satu tempat. Pandai Nafis, dia berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dengar Farish? Okey, migrasi maksudnya berpindah daripada tempat ke tempat lain. Okey kelas, untuk aktiviti bermigrasi ni bukan sahaja haiwan-haiwan yang ada di kawasan panas tau. Haiwan-haiwan berada di kawasan sejuk pun melakukan migrasi. Sebagai contoh ikan paus. Ikan paus dia akan berpindah daripada tempat yang panas, tempat yang sejuk ke kawasan tempat yang lebih panas sikit apabila berlaku musim sejuk. Okey, migrasi kalau di padang rumput ataupun di kawasan savana tu, mereka bermigrasi untuk mencari air, untuk mencari sumber air ataupun kawasan yang ada air. Contohnya gajah, burung, unta, lepas tu apa lagi, zebra, tu semua tu mereka akan berpindah ramai-ramai cari tempat yang ada air. Okey, seterusnya ciri-ciri haiwan yang ada di kawasan terlalu panas, bonggol, dia ada bonggol. Unta. Contohnya unta. Bonggol dia tu sebenarnya apa kelas? Lemak. Betul. Bonggol tu adalah sebenarnya lemak. Okey, bukan setengah orang kata bonggol dia tu tempat simpan air. Tidak sebenarnya.
Sebenarnya bonggol tu adalah lemak. Lemak ni akan digunakan apabila apabila dia memerlukan tenaga. So lemak pada bonggol ni akan dibakar untuk menghasilkan tenaga. Dan betul lemak. Apa dia tu Farish? Apa dia tu Farish? Tak, saya baca kat yang ciri-ciri haiwan di kawasan terlalu panas. Okay, good. Tak apa, nanti cikgu akan post dekat YouTube. Nanti awak buka balik, boleh tengok balik nanti Okay, seterusnya haiwan-haiwan di kawasan terlalu panas ni mereka jarang berpeluh. Mereka tak berpeluh sangat. Sebab apa agak-agak mereka kurang berpeluh? Sebab ada angin. Okay, kalau berpeluh apa yang keluar? Air. Air, betul. Kalau andai kata, bayangkan kalau haiwan-haiwan di kawasan terlalu panas ni banyak berpeluh, apa yang banyak keluar dari tubuh dia? Air. Apa ni? Air. Jadi rugi tak? Rugi? Rugi. Sebab tu mereka jarang berpeluh. Mereka nak simpan air tu untuk sejutan badan mereka. Jadi mereka jarang berpeluh. Okey, selain daripada tu juga mereka ni maklumat tambahan tau. Mereka mempunyai bibir yang besar dan juga tebal. Kenapa bibir dia mereka besar tebal Tak tahu. Okey, sebabnya kebanyakan haiwan ni dia makan tumbuhan-tumbuhan yang ada dekat padang pasir tu ataupun dekat kawasan kering tu. Biasanya tumbuhan-tumbuhan tu jenis keras tau. Jenis keras, jenis berduri, panggil contoh pokok kaktus, berduri banyak kan? Betul. Jadi mereka perlukan bibir besar ataupun tebal untuk memastikan mereka dapat makan tumbuh-tumbuhan ni. Kalau bibir dia tu tak tebal ataupun nipis, nanti cepat terluka dan mereka akan mulut mereka akan rosak lah. Betul tak? Betul. Tengok, canggih kan ciptaan Tuhan tu. Ciptaan Allah tu canggih kan. Dia dah buat cantik dah. Haiwan yang duduk tempat panas, dia kena ada macam ni. Kena ada bibir tebal, ada gigi besar. Senang untuk dia makan makanan yang ada di padang pasir tersebut. Okey, selain daripada tu juga kelas, tapak kaki mereka lebar. Lepas tu rata dan juga berkulit. Apa maksud agak sebab apa? Sebab permukaan tanah ataupun permukaan yang mereka berjalan tu panas ke sejuk kelas? Panas. Jadi mereka memerlukan tapak kaki yang boleh tahan keadaan tersebut. Selain pada tu juga kawasan-kawasan ni biasanya banyak pasir, betul tak? Betul. Okey, bila tapak kaki lebar, senang tak dia tenggelam dalam pasir? Tak. Okey, analogi dia senang je. Awak cucuk jari awak ke dalam pasir dengan awak letak tapak tangan awak atas pasir. Yang mana lebih senang tenggelam? Yang cucuk ke yang letak tapak tangan? Cucuk. Yang cucuk je. Sebab cucuk, bila kita cucuk, permukaan yang bersentuh dengan pasir tu kecil saja. Apabila permukaan kecil, dia senang tenggelam. Tapi apabila permukaan besar, dia payah nak tenggelam. Ini konsep fizik lah nanti. Nanti awak akan belajar sekolah menengah nanti. Tekanan itu yang memberikan ruang untuk mereka boleh berjalan dengan baik atas pasir. Okey. Lepas tu juga dia juga mempunyai mempunyai tapak kaki yang berkulit. Dia tidak ada bulu. Kalau ada bulu nanti lagi panaslah tapak kaki dia. Okey, bila berkulit dia menyebabkan dia ada perlindungan untuk tapak kaki dia yang lebih tebal supaya dapat memijak permukaan yang panas tersebut. Faham kelas? Faham? Alright. Seterusnya, bulu mata haiwan-haiwan, kebanyakan haiwan yang berada di kawasan panas ni, bulu mata dia panjang. Kalau awak pernah tengok dokumentari unta ke apa, kalau awak tengok yang dekat, bulu mata mereka panjang. Sebab apa agak-agak panjang? Nak tak bagi matahari tu terus kena mata. Bukan. Ingat awak ingat bulu awak ingat bulu mata tu payung. Baik dia tampal payung terus kat mata dia. Okey. Sebenarnya fungsi dia adalah
untuk mengelakkan debu-debu ataupun pasir tu masuk pada mata. Sebab tu kita pun manusia ada bulu mata tau, supaya dapat melindungi mata dia pada habuk-habuk. Faham? Faham? Okay, itu fungsi sebenarnya bulu mata mereka panjang dan lebat. Okay, selain daripada tu juga tambahan maklumat. Okay, haiwan-haiwan yang berada di kawasan panas ni, okay, dia mempunyai telinga yang lebar tau, telinga yang besar. Sebab apa? Senang untuk dia sejukkan badan dia, untuk kipaskan badan dia. Faham tak? Faham? Macam gajah. Macam gajah, macam apa? Macam unta pun telinga dia besar. Lepas tu ada musang yang duduk di kawasan padang pasir pun mereka telinga dia besar. Sebab itulah mereka, itu adalah salah satu sebab mereka dapat bertahan di kawasan yang panas. Okey kelas, cikgu tak nak bagi terlalu input terlalu banyak, nanti awak cepat lupa. Yang sikit pun belum tentu awak ingat. Okey, so untuk topik pada hari ini kita akan fokus pada kawasan ni sahaja. Dan tugasan awak, cikgu nak, next kelas kita hari apa? Besok. Ada Besok. Ada esok? Sekejap, cikgu cek jadual. Ada? Jadual mana? Jadual yang biasa kita ada. Jadual kelas, kita kena guna jadual biasa. Betul dah, esok ada. Esok ada. Okey. Tugasan awak senang je. Cikgu tak nak bagi based on apa kita dah belajar hari ni. Cikgu nak awak buat persediaan untuk kelas untuk esok. Okey, cikgu nak awak cari maklumat. Kalau ada awak balik buku teks, tengoklah buku teks tentang tajuk kemandirian spesies. Bagaimana haiwan ni nak pastikan spesies dia sentiasa kekal, sentiasa ada dekat bumi ni. Faham? Faham tak? Okey, tengok cara dia. Contohnya melahirkan anak ramai ke, ataupun bertelur banyak ke, ataupun menyimpan anak dalam mulut ke, ada dalam buku teks. Awak tengok dulu, study dulu. Nanti esok kita akan buat revision. Awak tak masuk lagi dengan cikgu kan? Cikgu awak tak ajar lagi kan? Cikgu praktikal tak ajar lagi kan? Tak. Okey, so esok kita masuk topik baru. So yang dua topik kita dah belajar last week dengan this week ni adalah revision pada apa awak dah belajar sebelum ni. Okey, esok kita akan masuk topik baru. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ni kelas. Terima kasih kepada Nafis dan juga Hari Raya Faris. Lupa nak ucap. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga kepada Faris dan Nafis. Selamat Raya cikgu. Hari Raya juga kepada cikgu. Terima kasih. Okey, jaga diri elok tau. Okey. Okey, bye. Jumpa lagi esok kelas esok nanti. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey. Stay at park. Stay dekat dalam taman. Jaga.